Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang seorang tokoh dalam bidang sains dan teknologi, iaitu saya memilih untuk bercerita tentang Ibnu Al-Nafis, iaitu tokoh dalam bidang perubatan dan juga bidang fizik. Ibnu Al-Nafis atau nama penuhnya Alauddin Abu Al-Hasan Ali Ibni Abi Al-Hazam Al-Qurashi merupakan seorang Arab berketurunan Quraisy. Beliau telah dilahirkan di pinggir bandar Damsyik pada tahun 607 Hijrah bersamaan dengan 1210 Masihi. Beliau telah berguru dengan ahli perubatan iaitu Al-Syekh Radiuddin Abu Al-Hajjaj Yusuf dan juga Imran Al-Israili. Ibnu Al-Nafis telah pun meninggal dunia pada tahun 686 Hijrah bersamaan dengan 1288 Masihi sewaktu umur beliau 80 tahun. Meskipun bidang utama beliau adalah perubatan, namun Ibnu Al-Nafis tetap mendalami ilmu-ilmu bahasa, fiqh, falsafah dan juga ilmu kalam. Dalam bidang perubatan, ada orang yang menyamakan beliau dengan Ibnu Sina. Malahan, ada juga yang berpendapat bahawa beliau adalah lebih serlah dan terkemuka di dalam para sejarah Islam yang ada. Kitab terbesar Ibnu Al-Nafis ialah Al-Syamil fi Al-Tib yang dirancangkan sebagai satu ensiklopedia yang memuatkan 300 jilid tetapi tidak dapat diselesaikan oleh sebab kematian beliau. Manuskripnya terdapat di Damsyik. Karyanya yang paling masyhur ialah ringkasan undang-undang iaitu Mujaz Al-Kanun. Sebuah lagi bukunya yang masyhur yang memberikan sumbangan aslinya ialah buku berkaitan dengan pemakanan terhadap kesihatan berjudul Kitab Al-Muhtafi Al-Aghdiyah. Karyanya Al-Risalah Al-Kamiliyah yang diterjemahkan di Barat dianggap sebagai karya pertama yang menjadi novel teologi dan juga novel yang pertama berbentuk cerita sains. Jadi kehebatan pertama Ibnu Al-Nafis adalah bila beliau telah pun menemui sistem peredaran darah paru-paru. Jadi Ibnu Al-Nafis menyatakan bahawa darah dari ruang kanan jantung perlu mengalir ke dalam ruang kiri jantung, namun begitu tidak ada laluan di antaranya. Jadi melalui kajian yang telah dilakukan, Ibnu Al-Nafis telah pun menemui bahawa darah dari ruang kanan jantung itu tadi akan melalui arteri pulmonari iaitu salur darah masuk ke dalam paru-paru terlebih dahulu. Kemudian darah di dalam paru-paru itu akan melalui vena pulmonari untuk masuk ke dalam ruang kiri jantung. Jadi darah ini akan mengalir dua jenis salur darah iaitu arteri pulmonari dan juga vena pulmonari. Jadi beberapa kehebatan lain yang ada dalam diri Ibnu Al-Nafis adalah bila beliau berjaya memerangi wabak dengan hanya melaksanakan kempen bersama beberapa orang doktor di Mesir. Selain itu, Ibnu Al-Nafis juga telah pun membina hospital dan beliau juga telah menguasai banyak teori dalam bidang pembedahan. Jadi itu adalah antara kehebatan-kehebatan yang terdapat dalam diri Ibnu Al-Nafis, iaitu tokoh sains dan teknologi Islam. Ibnu Al-Nafis adalah seorang tokoh kesarjanaan Islam yang mewakili zamannya pada zaman itu. Beliau seorang yang mempunyai pandangan yang luas dan juga berfikiran kreatif dalam membuat kerjanya. Di dalam kerjanya sebagai seorang doktor, beliau sering dilantik sebagai doktor peribadi oleh pemerintah-pemerintah. Beliau banyak menguasai ilmu agama iaitu ilmu akhirat meskipun yang paling utama sekali ialah bidang perubatan. Dan beliau seorang ahli fizik yang terkemuka di Mesir dan di negara Islam yang lain. Sumbangan beliau kepada pembangunan ilmu dan tamadun manusia adalah sangat besar kepada dunia Islam pada zaman dahulu dan sekarang. Tidak hairanlah mengapa beliau antara tokoh yang tercatat dalam sejarah tamadun Islam. Jadi, dapat kita simpulkan bahawa Ibnu Al-Nafis menjadi inspirasi kepada generasi selepasnya kerana sifatnya yang dapat menguasai pelbagai ilmu dan tidak pernah melupakan agama. Jadi sebenarnya Ibnu Al-Nafis sangat banyak memberi sumbangan kepada dunia dan juga kita semua. Jadi antara sumbangan yang telah dilakukan adalah salah satu daripada buku yang ditulis oleh beliau iaitu buku tentang perubatan telah pun diterjemah ke dalam bahasa Latin dan digunakan sebagai panduan oleh tokoh perubatan di Barat. Oleh itu, kita semua dapat mengetahui tentang sistem peredaran darah di dalam jantung
Dan itu adalah sangat penting kerana jantung merupakan satu organ utama di dalam badan seseorang manusia itu. Jadi dari sudut seorang pelajar pula, saya sendiri sangat terinspirasi dengan Ibnu An-Nafis kerana sifat beliau yang sangat tidak mudah putus asa dan sangat rajin menuntut ilmu. Jadi di sini saya dapat belajar bahawa jika kita seorang pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik, tidak salah jika kita ingin menceburi bidang-bidang lain seperti bidang sains dan juga bidang perniagaan. Kerana bidang-bidang yang kita ceburi sekarang kemungkinan besar akan memberi 1001 kebaikan kepada kita di masa akan datang. Kesimpulannya, Ibnu An-Nafis telah pun memberi banyak sumbangan kepada kita semua apabila beliau telah memperkenalkan teori sistem peredaran darah dalam jantung dan juga paru-paru. Selain itu, Ibnu An-Nafis juga telah memberi banyak inspirasi kepada kita semua dengan sifatnya yang sangat rajin menuntut ilmu dan tidak mudah putus asa. Jadi kita sebagai seorang Muslim hendaklah sentiasa cuba untuk menerapkan sifat yang ada pada Ibnu An-Nafis itu ke dalam diri kita agar satu hari nanti kita akan dapat menjadi seorang Muslim yang berjaya.